Tikam dia di waktu dia dalam mihrab nak menunaikan salat subuh. Orang tangkap orang yang menikam dia. Dia paling tengok. Dia beritahu pada anak dia, jangan kamu buat sesuatu yang menganiayai orang yang menikam aku ini. Jangan kamu menzalimi dia dan jangan kamu menganiayai dia. Kalau aku mati dengan tikamannya ini, laksanakanlah hukum Allah ke atas dia, yaitu qisas. Dan jika aku tidak mati, laksanakanlah hukum ta'zir ke atas dia, karena dia telah menikam aku. Tetapi jangan inayai dia, jangan zalimi dia. Bahkan Sayyidina Ali berpesan apabila dia merasakan dia pada hari itu tidak dapat makan lagi, dia berpesan kepada anaknya, berikanlah bahagian makanan aku itu kepada orang yang menikam aku ini. Inilah keadilan, inilah kemanusiaan, inilah Islam. Sebab itu kita menuntut supaya mereka yang 27 orang yang dikatakan terlibat dengan rompakan senjata di Greek, kemudian berlindung di kebun durian di Sauk. Ini macam cerita curi durian, macam mana? Yang ni yang kita nak tanya ni. Biar mereka itu dihadapkan ke mahkamah untuk keselamatan, untuk rakyat berjaga-jaga pada masa depan. Karena kita anggap akta ASA adalah akta yang zalim. Jadi ini pendirian kita. Pada mulanya lagi kita membaca keterangan, saya pun tahu cerita kejadian itu bila kejadian itu dihebahkan dalam surat khabar, dalam televisyen. Kemudian tahu kata ada kumpulan yang bernama Ma'unah ini, setelah dikeluarkan kenyataan itu dalam surat khabar. Sebelum itu saya pun tak tahu. Oh, dia bertanya saya, wartawan macam-macam tanya saya, Datuk tak tahu kan? Aku benar nak tahu. Aku bukan jaga semua pertubuhan, aku jaga satu pertubuhan dia. Habis. Saya baru bila Datuk tahu, saya kata saya tahu lepas berlaku peristiwa tu dan bila kerjaan hebahkan dalam media, baru kita tahu kata ada rupanya pertubuhan nama Ma'unah. Bukan saya seorang tak tahu, Pak Badawi pun tak tahu. Bila orang tanya dia, Datuk tak tahu kan kata Ma'unah dia dah lama dah? Saya tak tahu, dia kata. Dia menteri dalam negeri, XB penuh, polis penuh boleh bagi laporan pada hari-hari. Dia pun tak tahu. Macam mana kita yang tak ada polis, kita tak boleh tahu? Tiba-tiba berkait dengan kita, dilibatkan dengan PAS. Ini zalim. Tak cukup lagi kezaliman yang telah lampau, nak tambah lagi kezaliman lagi. Lebih kurang 10 hari yang lalu, jeneral yang mengetuai pasukan penyiasat itu membuat kenyataan. Dia kata penyiasatan baru sampai ke peringkat 25%. Penyiasatan yang kuasa itu baru sampai peringkat 25%. Tiba-tiba Dr. Mahathir sudah bercakap 100%. Jadi apa guna penyiasatan nak dibuat lagi? Apa guna lagi kertas putih? Mula berjanji nak kebukakan kertas putih dalam parlimen, tapi Dr. Mahathir dah keluarkan kertas biru, dah melibatkan PAS dan tuduh PAS macam-macam. Ini cukup zalim. Ketua Polis Negara mula-mula buat kenyataan, dia kata peristiwa itu adalah satu jenayah, satu kriminal. Tidak ada kena mengena dengan pihak-pihak lain, tidak ada kena mengena dengan politik, tidak ada kena mengena dengan parti politik. Macam mana Dr. Mahathir cuba nak mengaitkan kita? Waktu dia berucap dalam Convention UMNO di Al-Ostar, dia terus terang menyebutkan PAS, mencuba nak melibatkan PAS. Kalau dia kata ada di anggota Ma'unah itu anggota PAS, kalau ada di antara anggota Ma'unah itu anggota PAS, samalah juga dengan adanya anggota tentera dalam Ma'unah, samalah juga dengan adanya anggota polis dalam Ma'unah, samalah juga dengan adanya guru-guru dalam Ma'unah, dalam pertubuhan Ma'unah. Apa beza? Ada sama juga dengan ada orang-orang UMNO pun dalam Ma'unah, dia pun nak belajar silat juga. Kalau tidak orang terajang dia tak tahu nak tepih. Kenapa tak dihebahkan? Kenapa nak dikaitkan?
Karena pertubuhan Mauna pertubuhan yang sah dari segi undang-undang. Siapa pun boleh masuk, dan tak salah orang itu nak masuk sebab dari segi undang-undang dia pertubuhan sah. Ketua Perintah Negara pun kata sah, dan Noren Mai kata sah dari segi undang-undang. Dari segi agama pun belum ada sebarang fatwa mengatakan pertubuhan Mauna itu sesat. Yang saya heran, pergerakan pemuda UMNO nak menubuhkan satu jabatan kuasa, nak menyiasat ajaran sesat, dia pun sesat. Mana boleh orang sesat menyiasat orang sesat? Jadi ini pelik. Yang betul-betul sesat dia tak peduli. Macam Kasim Ahmad punya grup kumpulan Jamaah Al-Quran Jam, itu kumpulan sesat yang menolak sunnah, menolak hadis. Baru-baru ini dia mengatakan sembahyang 5 waktu itu satu tradisi saja. Ini sesat barat, bukan sesat timur lagi, barat yang sesat. Orang belah tambah dan timur, kalau sesat barat dia cukup teruk punya sesat lah, top sesat lagi lah. Dan dia menganggap dalam ucapan dia mengatakan bahawa dia boleh bergerak bebas sekarang ini karena Dr. Mahathir, karena Perdana Menteri Dr. Mahathir. Dia begitu marah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim karena dia anggap Datuk Seri Anwar Ibrahim di zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim lah buku dia diharamkan. Dia cukup marah pada Anwar Ibrahim, dia sanjung Dr. Mahathir. Dia kata kalau tidak karena Dr. Mahathir sudah banyak orang-orang kita ditahan buat ASI. Maknanya Dr. Mahathir menjadi pelindung ajaran sesat. Sebab Kasim juga mengatakan yang kita tak boleh pertikai hanya Tuhan saja, tapi manusia termasuk nabi-nabi kita boleh pertikai. Wala'ayazubillah. Ini sesat. Kenapa mereka membiarkan Kasim Ahmad memimpin satu ajaran sesat, satu gerakan sesat? Apakah karena Kasim itu kawan dia, Kasim itu ahli UMNO kawan dia? Ataupun apakah dia juga menganut sama pikiran Kasim? Ini pertanyaan-pertanyaan yang rakyat nak tanya. Kita nak jawab tak boleh sebab kita tak tahu. Kita minta taklimat, dia tak mau bagi. Sebab itu kita Barisan Alternatif, bahasa Barisan Alternatif kita buat 3 tuntutan. Pertama, untuk penyiasatan kes Greek Sauk atau Sauk Greek ini naklah ditubuhkan sebuah Suruhanjaya yang bebas. Ada wartawan tanya saya, awak Datuk tak percaya ke kepada pasukan penyiasat tentera? Saya kata bukan tak percaya, tapi tak berapa percaya. Sebab kes sudah ada, contoh sudah ada. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya kata, mengadu kepala mahkamah yang dia dipukul dalam tahanan di Bukit Aman pada 20 September. Mahkamah terima aduan dia. Peguam negara mengarahkan supaya ditubuh satu pasukan penyiasat. Polis terdiri daripada anggota polis. Waktu itu kita dalam gerak, kita telah menentang. Kita mengatakan kita tidak percaya polis boleh siasat polis. Kita mau Suruhanjaya jadi raja yang bebas. Akhirnya jawatan kuasa itu menyiasat, tak boleh tahu siapa yang bertanggungjawab memukul Datuk Seri Anwar. Diserah laporan kepada Peguam Negara. Peguam Negara tak puas hati. Dia kata ada 9 orang lagi pegawai-pegawai tinggi yang jawatan kuasa itu tak pergi interview mereka, tak pergi tanya mereka, tak pergi siasat mereka. Siasat semula, kata Peguam Negara. Tapi kita terus mendesak, tak cukup dengan siasat semula, mesti tubuh Suruhanjaya jadi raja. Akhirnya kerajaan terpaksa terima desakan rakyat dan menubuhkan yang di-Pertuan Agong, menitahkan supaya sebuah Suruhanjaya raja yang bebas ditubuhkan. Baru bebas, baru boleh buat penyiasatan. Tak sempat penyiasatan nak habis lagi pun orang yang memukul sudah mengaku, saya pukul, aku pukul. Kenapa cepat-cepat sangat mengaku? Tak boleh mengaku dah, karena ada Suruhanjaya raja yang menyiasat. Tapi tak sempat nak ditanya dia, siapa suruh hang pukul? Hak tu tak nak tanya. Kalau kita menang besok, insya-Allah kita akan tanya dia sekali lagi, siapa suruh hang pukul? Hang mampu waktu tu. Jadi alhamdulillah dapat jawapan. Yang memukulnya Rahim Noh. Badan macam gajah Tok Mia macam badan. Badan tak lebam muka sahabat kita tu. Macam tu juga ini melibatkan Kementerian Pertahanan, melibatkan anggota tentera. Sebab itu mesti satu badan yang lebih tinggi untuk menyiasat kes ini. Baru boleh tanya ketua